Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ceria, salam kehebatan, salam kejayaan daripada Muallim S untuk antum semua. Okey, baiklah, insya-Allah pada hari ini macam biasa kita akan belajar subjek akhlak. Okey, akhlak ni nampak ni. Okey, kita akan fokus pada kafah lah. Apa tu, sebab kafah tak lama lagi kita akan ada ujian. Okey, jadi kita akan fokus pada kafah ya. Okey, ni nampak ni buku kafah ya. Okey. Semua kalau boleh buka muka surat 28. Okey, 28 berkenaan dengan kisah Al-Qamah. Hari ini kita nak tengok bagaimana kuasa seorang ibu ataupun doa ataupun restu daripada ibu yang mana membolehkan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda yang baik dan taat. Pemuda yang baik dan taat serta rajin mendirikan solat. Maknanya dia ni rajin. Dia ni bukannya pemalas, bukannya selalu tinggal solat, bukannya orang jahat lah. Tapi dia ni memang baik. Baik. Beliau juga selalu berpuasa dan bersedekah. Maknanya dia banyak buat perkara-perkara yang baik. Sedekah, puasa, kan, dan lain-lain lah perkara-perkara yang baik. Tapi satu je masalahnya ialah nama pemuda ni Al-Qamah. Okay, Al-Qamah ni satu je masalahnya iaitu dia lebih mengutamakan isteri dia. Okay, dia lebih mengutamakan isteri dia berbanding dengan ibunya. Okay, dan telah membuatkan ibunya kecil hati sokmo. Kan, bila antara ibu dengan isteri, dia akan utamakan isteri dia dulu. Kan, tapi dia baik, dia memang baik. Okay, dah lepas selesaikan isteri dia, dah settle isteri dia, barulah dia buat keperluan yang diminta oleh ibu. Maknanya dia utamakan mak dia lah. Dia utamakan isteri dia, bukan mak dia. Okey, baik. Jadi mak dia kecil hati. Mak dia kecil hati. Jadi akibatnya ketika hampir meninggal dunia, nazak, keadaan nazak kan. Okey, Al-Qamah tak boleh nak mengucap. Okey, Al-Qamah ni tak boleh nak mengucap. Nak asyhadu alla tu tak boleh. Sedangkan dia ni orang baik. Semayang tak tinggal, puasa pun selalu, lepas tu selalu bersedekah kan. Tetapi dia ada masalah tak boleh nak mengucap. Kan? Lalu perkara ini diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergilah ziarah Al-Qamah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada maknya, kan, kenapa macam ni? Kan, macam itulah lebih kurang kan. Okay, kenapa jadi begini? Okey, lepas tu mak dia berat nak cerita, kan. Kemudian setelah didesak, akhirnya maknya ceritalah, kan. Maknya cerita yang mana Al-Qamah ni selalu utamakan isteri. Lepas tu dia kadang-kadang kalau mak dia suruh pun dia buat nak tak nak je. Lepas tu dia selalu ni lah, maknanya settlekan isteri dulu, lepas tu baru dia. Lalu maknya kecil hati, kan, maknya kecil hati, simpan perasaan. Lepas tu terasa dengan Al-Qamah ni. Okey, lalu Rasulullah pun mintalah ibunya meminta maaf. Mintalah ibunya supaya memaafkan Al-Qamah. Okey, memaafkan Al-Qamah. Okey, tapi ibu dia berat hati nak maafkan sebab terasa lagi. Kan, lalu setelah Rasulullah desak, kemudian ibu Al-Qamah masih lagi tak nak maafkan, sedangkan Al-Qamah dah nazak, hampir meninggal dunia. Okey, baik. Kemudian Rasulullah pun apa lagi? Perintahkan para sahabatnya untuk mengumpulkan kayu api. Kan, kumpul kayu api. Rasulullah kata, wahai sahabat, okey, kumpulkan kayu api. Kan, lalu mak Al-Qamah pun tanya, untuk apa ya Rasulullah? Kan, untuk apa kayu api ni? Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun cakap,
kayu api ni kita kumpul untuk bakar alqamah sebab dia terseksa lah, kan, sebab dia tak mengucap, jadi dia tak boleh nak mengucap, jadi dia kita kena bakar lah dia, kan. Lalu mak dia pun menangis sedih. Mak dia bukan tak sayang alqamah, tapi dia terasa kan kecil hati dengan sikap alqamah yang mengutamakan isterinya tadi. Okey, baik. Jadi maknya pun mula-mula tahan lagi nak menangis bila dengar Rasulullah nak bakar mayat anaknya, nak bakar setelah alqamah wafat, dia nak bakar, kan. Jadi dia sedih. Lalu akhirnya mak alqamah tak sampai hatilah nak melihat alqamah tu dibakar. Lalu dia pun memaafkan alqamah, kan, memaafkan alqamah dan redalah setiap perbuatan alqamah tu. Lalu sebaik sahaja mak alqamah memaafkan alqamah, lancar terus, kan, alqamah mengucap 2 kalimah syahadah tadi. Okey. Lalu bila dah lancar tu, terus dia menghembuskan nafas yang terakhir dan alqamah pun meninggal dunia dengan mudah. Okey, baik. Ni nak menunjukkan apa? Ni nak menunjukkan bahawa redha ibu dan ayah ni penting. Okey, ni ibulah ibu. Okey, redha mak kita sangat-sangat penting. Okey, kita tak boleh buat mak kita kecil hati ataupun terasa. Kalaulah kita terbuat, kan, kita kena cepat-cepat pergi minta maaf dengan mak kita, kan. Sebab mak kita ni kalau terasa dia tak cerita, kan, kalau dia terasa ataupun kecil hati dengan sikap kita, dia tak cerita, dia simpan perasaan, simpannya, kan. Jadi macam itulah. Okey, jadi kalau boleh hari-hari minta maaf dengan mak dan ayah kita. Okey, jadi itulah kisah dan pengajaran daripada kisah alqamah dan ibunya. Jadi Mak Lin harap anak-anak murid Muallim tak adalah yang buat mak dan ayah dia kecil hati. Kalau ada, okey, cepat-cepat minta maaf dengan mak dan ayah. Memang nampak mak ayah kita tak cara, busy ataupun seronok je, tapi kita tak tahu perasaan mak ayah kita tu macam mana, kan. Okey, jadi kalau boleh hari-harilah sebelum tidur minta maaf. Sebelum tidur minta maaf dengan mak dan ayah kita. Okey, baik. Jadi untuk latihan pada hari ini, okey, buku kafa, okey, antum semua boleh buka muka surat 31. Okey, 31. Buat nombor 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 2, 3, 4, 5, 6 dalam buku tulis akhlak, dalam buku tulis akhlak, dan soalan nombor 6 buat dalam buku ini. Okey, buat dalam buku teks ni lah. Okey, sebab dia ada ruang untuk tulis jawapan. Jadi muka surat nombor 2, 3, 4, 5 buat dalam buku tulis, pastikan ada hari, tarikh, garis tepi, selang 1 baris. Okey, tak nak rapat-rapat, pastikan tulisan kemas, tulisan jawi kemas dan cantik, jangan tinggal titik. Okey, ataupun jangan tinggal rumah. Okey. Okey, baik. Semua setakat itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Ingat, pastikan tonton video ini dan pastikan siapkan kerja. Nanti naik, kita akan semak sama-sama. Okey, wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.